Bunyi menderam-deram bercampur aduk dengan bunyi pinggan mangkuk pecah atas lantai dapur mengejutkan Johan dan Rais. Mereka berdua bergegas ke dapur. Muaz tengah ratah daging mentah yang berada dalam peti ais dan menjilat-jilat sisa darah pada jarinya. Rais nak muntah tengok Muaz meratah daging mentah tu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab ada klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Okey, dalam video kali ini saya akan kongsi satu kisah yang bertajuk Busut dari karya Ilya Abdullah yang telah dikongsi dalam page Kalimah Paranormal Team X. Kisah ni tentang 3 orang sahabat, Johan, Rais dan Muaz. Rais dan Muaz ni dia pergi cari busuk jantan dekat belakang rumah tumpangan Cik Kalisa yang dikatakan orang kampung ada busuk jantan dekat belakang rumah dia tu. Bila sampai dekat sana, Rais diganggu. Disebabkan takut, dia lari tinggalkan Muaz. Apa yang jadi lepas tu? Tonton video ni sampai habis. Yang belum subscribe, sila subscribe sekarang dan tekan notification bell sekali pada sesiapa yang nak join grup Telegram saya. Saya ada letakkan link dekat bawah. Macam biasa, sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat Nuri Mubin dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa membuang masa lagi, jom let's jump to Rabak Seram. Orang Melayu selalu ingatkan tentang pantang larang terhadap busut. Busut jantan dianggap ada semangat gaib, unsur mistik atau makhluk halus yang menjaganya. Disebabkan itu juga budak-budak kecil dilarang bermain-main dekat sekitar busut. Orang lelaki pula dilarang kencing atas busut sebab takut kemaluannya akan jadi buruk. Pantang larang ni untuk elakkan lelaki yang kencing atas busut ditegur makhluk halus atau penunggu busuk tu. Johan baca ayat-ayat yang tertera dalam blog tersebut. Malam tu sengaja dia buka cerita pasal busut. Orang cakap dalam amalan ilmu hitam ni, orang yang nak bela hantu raya kena cari busuk jantan yang jauh daripada penglihatan orang ramai. Tujuannya untuk buat pemujaan. Pemujaan dibuat pada tengah malam tu. Mereka kena sediakan sebiji telur mentah yang ditebuk dengan jarum dan setitis darah dari jari kelingking, dan kena sediakan pulut kuning, sekapur sirih pinang, sebatang rokok daun dan sekepal nasi. Dulu orang pelihara hantu raya dengan tujuan supaya hantu raya dapat jaga diri, keluarga, kebun, ladang dan harta benda. Rais bersuara, "Aku ada nampak busuk jantan dekat belakang rumah tumpang hujung tu. Rumah tumpang milik Cik Kalisa yang cantik manis tu ke?" "Ya, rumah tumpang Cik Kalisa lah. Kita pergi tengok nak?" "Dah tengah malam buta ni, tengok esok je. Esok cuti. Kalau pergi malam-malam macam ni, seram. Kau pergilah seorang." Tiba-tiba pula meremang bulu tengkuk. Orang dekat situ ada bercerita tentang busuk belakang rumah tumpang tu. Rumah tumpang Cik Kalisa memang cantik, tapi tak ada siapa berani menyewa walau satu malam.
Kalau ada pun hanya duduk untuk lepaskan lelah waktu siang. Dengarnya ada penunggu dekat busuk tu. Penunggu tak bertuan. Betul atau tak? Tak pasti. Cerita yang dia dengar hanya dari mulut ke mulut. Cik Kalisa pun tak bercerita apa-apa tentang tu. Muaz bersuara. Aku anak jantan. Aku bukan penakut macam korang. Ikut suka kau lah. Aku nak tidur. Johan peluk bantal lalu bangun, masuk ke bilik setelah tutup komputer riba. Muaz pandang Rais. Rais tak suka Muaz pandang dia macam tu. Dia menghela nafas berat. Ni ke rupa busuk jantan tu? Busuk jantan tu seperti yang digambarkan oleh Rais. Bentuknya meruncing ke atas berbeza dengan busuk betina yang tak meruncing ke atas. Rais mengatakan busuk jantanlah yang jadi pantang larang dalam masyarakat Melayu. Muaz ketawa dalam hati. Kelakar sebab busuk pun ada jantan dan ada betinanya. Kita balik. Rais tak sedap hati lama-lama dekat situ. Tambah pula sejak mereka berada dekat situ, macam ada mata yang sedang memerhatikan mereka. Ini kiranya busuk jantan bandar lah, sebab busuk ni berada dekat bandar. Ish, mulut kau. Lancang betul mulut Muaz. Patutlah Muaz selalu bertengkar dengan Johan. Johan pula jenis cepat naik angin. Rais pula yang jadi orang tengah untuk leraikan mereka. Lampu sulur Rais terlepas dari tangan bila bahunya dicuit dari belakang. Muaz berada dekat depan mata dia. Siapa pula yang cuit dari belakang? Kau kenapa? Tanya Muaz. Wajah Rais disuluh. Pucat. Kita baliklah. Rais segera bongkokkan badan, ambil lampu sulur dekat tanah. Cahaya lampu menghala ke arah Muaz. Pantas jantung Rais berdegup kencang. Air mukanya terus berubah 100%. Rais terus angkat kaki. Dia tak pedulikan dengan jeritan Muaz yang memekik-mekik panggil namanya. Muaz mencebik. Rais memang penakut. Dia memijak-mijak busuk jantan tu hingga sebahagiannya rebah ke tanah. Muaz tersengih. Bunyi suara garau dekat belakang mengejutkan Muaz. Makhluk berbulu hitam menderam-deram penuh amarah kerana rumahnya diganggu. Muaz pusingkan tubuhnya dan terus terkaku. Tubuhnya tak mampu digerakkan. Makhluk tu menyeringai, garang, matanya semerah saga. Makhluk tu menerpa ke arah Muaz. Johan dah bersiap-siap nak bertolak ke tempat kerja. Rais masih terbongkang lagi tidur atas katil. Dia sempat perhati ke arah bilik Muaz. Bilik Muaz tenganga, pintu tak bertutup. Mungkin Muaz awal pagi dah bertolak ke tempat kerja. Muaz selalunya bangun lebih awal kalau nak ke tempat kerja. Rais, bangun Rais. Johan kejut si Rais. Dia dengan Rais berkongsi bilik. Aku ambil MC, tak sihat, kata Rais. Itulah duk menggata ikut sangat kata si Muaz tu, kata si Johan. Apalah yang berlaku pada Rais dan Muaz malam tadi? Tiba-tiba berdentum pintu bilik dia tutup. Takkan Muaz balik semula ke rumah? Kuat Muaz hempas pintu. Johan malas nak ambil tahu. Okeylah, aku gerak dulu, kata Johan. Rais tarik selimut semua hingga menutupi keseluruhan kepalanya. Dia bukannya sakit, cuma apa yang dia nampak semalam asyik terbayang dalam ingatan dia. Sebelum ni dia hanya dengar cerita orang je. Johan bagi tahu dia akan pulang lewat. Kerja lebih masa. Rais tutup mesej yang diterima. Dia terlanjur tidur sampai tertinggal 3 waktu solat. Dia terjaga pun sebab ada mesej masuk ke dalam telefon dia. Bunyi bising dekat dapur membingitkan telinga. Rais turun dari katil dan menuju ke dapur. Agaknya Muaz tengah cari makanan dekat dapur kot. Rais terus melangkah. Dia menggeleng-gelengkan kepala bila nampak Muaz tengah bercangkung atas meja sambil melahap nasi dalam periuk. Wali dan periuk belanga yang lain bersepah-sepah atas lantai. Rais bersuara. Kebulu sangat kau ni. Aku lapar. Kau pandai buat sepah, kau kemas.
Rais terus berlalu. Muaz hanya tersengih. Lepas mandi, Rais bersandar pada sofa. Dia tekan remote televisyen. Pintu bilik Muaz tertutup rapat. Pelik, selalunya Muaz akan duduk sama dekat ruang tamu berborak. Rais tak pedulikan Muaz. Bunyi pintu grill rumah ditolak perlahan. Johan dah balik. Rais masih duduk sambil baca novel. Televisyen dibiarkan terbuka. Johan longgarkan tali. Wajahnya nampak keletihan. Johan bersuara, "Mana Muaz?" "Terperap dalam bilik." "Ayat sejak bila jadi macam orang perempuan duduk dalam bilik je? Apa yang berlaku malam tadi?" Rais berhenti menyuapkan biskut ke dalam mulut. Dia letak novelnya atas meja. Johan duduk merapati Rais. Rais bersuara, "Aku nampak." "Kau nampak apa?" Tiba-tiba Muaz muncul dari belakang mereka berdua. Kedua-duanya terperanjat. Johan mengurut dada. Muaz ketawa terkekek-kekek. Ketawa Muaz tu membuatkan bulu roma Rais berdiri tegak. Dia menoleh ke arah Johan. Johan macam biasa je. Rais sambung semula makan biskut tadi. "Kau nak ke mana?" tanya Johan. Muaz nampak macam nak keluar rumah. Muaz bersuara, "Aku nak keluar bertemu janji dengan Cik Kalisa. Keluar jumpa anak gadis orang malam-malam. Bahaya tu. Kena cekuk baru tahu. Aku cuma nak ingatkan dia jangan selalu lupa bagi aku makan." Muaz sarung kasut dan terus melangkah. Berkerut dahi Johan. Muaz bergurau kot. Tekaknya dahaga. Johan terus ke dapur nak ambil air. Astaghfirullahalazim. Dapur dah macam tongkang pecah. Makanan bersepah atas lantai dengan kuali dan periuk belanga. Atas meja makan pun macam tu juga, bersepah-sepah. Johan bercekap pinggang. Kecoh kawasan perumahan tu dengan berita kematian Cik Karisha. Perempuan tu ditemui mati dengan perut terburai dalam rumah tumpangan miliknya. Orang kata perempuan tu mati disebabkan hantu belaannya. Hantu belaan tu tak diberikan makan. Perbuatan Cik Karisha tu dah syirik kerana menyengutukan Allah walau dengan alasan diwarisi turun-temurun. Benda tu sepatutnya dah dibuang, bukan diwarisi. Muaz pula tak balik-balik ke rumah lagi. Johan dan Rais dah mula risau. Tak sedap hati Johan bila fikirkan tentang Muaz. Johan bertanya, "Apa berlaku pada malam tu Rais?" "Aku nampak benda tu." "Benda apa?" "Hantu raja." "Jadi kau dengan Muaz cabut larilah?" "Tak, aku tinggalkan Muaz." Johan mula syak sesuatu. Tingkah laku Muaz yang mencurigakan menimbulkan keanehan. Bau busuk yang datangnya dari tubuh Muaz bukan bau biasa-biasa. "Aku rasa itu bukan Muaz lah," kata Johan. Tiba-tiba bunyi menderam-deram bercampur aduk dengan bunyi pinggan mangkuk pecah atas lantai dapur mengejutkan Johan dan Rais. Mereka berdua bergegas ke dapur. Muaz tengah ratah daging mentah yang berada dalam peti ais dan menjilat-jilat sisa darah pada jarinya. Rais nak muntah tengok Muaz meratah daging mentah tu. Muaz mendengus melihat kedua-dua sahabatnya tu. Sebaik daging tu licin dilahap, Muaz melompat keluar ikut tingkap yang terbuka luas. Johan dan Rais terus kejar Muaz. Muaz menghilang dekat belakang rumah tumpangan milik Cik Kalisha. Johan dan Rais saling berpandangan. "Kita kena cari Muaz juga," kata Johan. Rais mengikuti langkah Johan. Rasa sejuk malam tu lain macam. Sejuk sampai ke tulang sumsum. Belakang rumah tumpangan tu dikelilingi pokok-pokok rendang. Selain busut yang dilihat dah rebah separuh. Johan cari arah suara menderam tu. Suara tu datang dari belakang mereka. Johan dan Rais menoleh. "Bos!" Muaz menerkam dan cekik leher Rais. Wajah Muaz bertukar rupa, gerun. Johan cuba bantu tapi dengan sekali tepis, Johan dah terpelanting jauh. Johan tak nak mengalah. Dia kena selamatkan Rais dan Muaz. Johan gagahkan diri untuk bangun. Tapak tangannya diletakkan pada bahu Muaz. Dia baca ayat kursi dengan lantang. Tangan Muaz lepaskan cengkaman pada leher Rais. Tubuhnya berasap. Dia mengelupur. Sekejap-sekejap
Muaz bertukar jadi makhluk berbulu hitam. Makhluk hitam tu meraung lalu tinggalkan tubuh Muaz. Gaib entah ke mana. Allah! Rais terduduk. Muaz terbujur kaku. Jasadnya dah pucat membiru. Kesan-kesan cala ada dekat seluruh wajah dan tubuhnya. Hantu raya tu yang pinjam tubuh Muaz. Makhluk tu mungkin marah sebab tempat tinggalnya diusik oleh Muaz. Johan paut bahu Rais. Rais rasa bersalah sebab tak larang Muaz dan tinggalkan sahabatnya tu. Apa yang berlaku pada malam tu mereka harus maklumkan pada ketua kawasan taman tu. Okey, itu dia cerita busut karya Ilya Abdullah. Anda ada pengalaman tak atau pernah dengar cerita tentang busut ni? Kalau ada, sila komen di bawah. Saya nak baca tentang pengalaman anda pula. Macam biasa, kalau anda ada kisah seram yang nak dikongsikan dalam channel ni, boleh emailkan ke alamat email di bawah. Saya minta like, komen dan share video ni supaya lebih ramai yang akan jumpa channel ni. Target saya 10k subscriber tahun ni, insyaAllah. Baiklah, kita berjumpa lagi di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.